Hijrah. Tajuk: Janji Setia Penduduk Yasrib. Janji setia penduduk Yasrib. Latar belakang masyarakat Yasrib. Yasrib kini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yasrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Janji setia penduduk Yasrib. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Janji setia penduduk Yasrib. Disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yasrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yasrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Perjanjian Aqabah pertama. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yasrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Pertama, tidak syirik kepada Allah. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kelima, tidak melakukan fitnah. Keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yasrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Perjanjian Aqabah kedua. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yasrib, termasuk 2 orang wanita, telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk
Pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Janji setia penduduk Yasrib. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Kepentingan Perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Dari segi agama, terhindar daripada syirik dan kekufuran. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Dari segi nyawa, nyawa terpelihara dan dihargai. Keselamatan manusia terjamin. Dari segi akal, terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran, memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dari segi harta, menghormati hak milik setiap individu. Harta terpelihara daripada pencerobohan. Dari segi maruah, maruah manusia dijaga, menghormati setiap hak individu. I'tibar penerimaan masyarakat Yasrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mencari kebenaran. Penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Kedua, ketaatan dan kesetiaan. Dengar dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Ketiga, jauhi akhlak yang keji. Tidak mencuri dan berzina, sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar dan dilarang. Keempat, membina perpaduan dan kasih sayang. Tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Kita perlulah bersikap adil dan hormat menghormati sesama manusia. Nota ringkas Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah pertama terjadi pada tahun ke-12 kenabian di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 12 orang penduduk Yasrib di Makkah. Isi perjanjian: pertama, tidak syirik kepada Allah. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kelima, tidak melakukan fitnah. Keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Aqabah kedua terjadi pada tahun ke-13 kenabian di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 70 orang penduduk Yasrib termasuk 2 wanita. Isi perjanjian: pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Kedua, membelanjakan harta di jalan Allah ketika senang atau susah. Ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Keempat,
tabah menghadapi celaan orang kafir. Kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Latihan, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Aqabah 621 Masihi, Aus dan Khazraj 75, Bai'atun Nisa. Perjanjian kosong mendapat penerimaan yang di luar dugaan di kalangan penduduk Madinah berbanding penerimaan di kota Makkah. Perjanjian Aqabah pertama berlaku pada tahun kosong antara Nabi Muhammad SAW dengan 12 orang penduduk Yasrib. Pada bulan Zulhijjah tahun 622 Masihi, Perjanjian Aqabah kedua ditandatangani. Perjanjian Aqabah kedua ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dengan kosong orang penduduk Yasrib. Golongan kosong telah masuk agama Islam dengan ikhlas dan mengalu-alukan kedatangan Rasulullah untuk terus menyebarkan agama Islam di Madinah. Perjanjian Aqabah juga dikenali dengan nama kosong. Murid-murid, sila semak jawapan yang betul. Arahan, jawab soalan-soalan berikut berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan. Kekuatan umat Islam bertambah sempena nama Bukit Aqabah mendapat bantuan dan sokongan penduduk Madinah. Syiar Islam semakin berkembang, umat Islam bersatu padu dan bekerja sama, menepati janji. Taat kepada pemimpin. Soalan pertama, mengapakah dinamakan Perjanjian Aqabah? Kedua, sebutkan 3 iktibar daripada Perjanjian Aqabah. Ketiga, apakah kepentingan Perjanjian Aqabah pertama dan kedua? Murid-murid, sila semak jawapan yang betul. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Pilih dan kategorikan. Terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal fikiran, menjamin keselamatan manusia, menghindari syirik dan ajaran yang kufur, menambah rasa cinta kepada Rasulullah SAW, memuliakan manusia sebagai khalifah bumi. Setiap nyawa akan dihargai dan dipelihara. Kepentingan Perjanjian Aqabah terhadap nyawa, agama dan akal. Murid-murid, sila kategorikan kepentingan Perjanjian Aqabah. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami tajuk Janji Setia Penduduk Yasrib. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.